penekanan. Maka kamu fatawalla anhum, kamu berpalinglah daripada mereka, fama anta bimalum. Nah, jadi maknanya dengan sebab itu ayat patut ditekan. Fatawalla anhum fama, sepatutnya ditekan begitu, barulah sesuai dengan ayat tersebut. Walaupun tidak salah dari sudut bunyinya, tapi dari sudut maknanya orang panggil tak masuk. Jadi dengan sebab itu saya tekankan perkara seperti ini. Sebelum secara keseluruhannya Muhammad Syukri macam sudah baik cuma oleh kerana ini tahap orang ahli taranum dah sekali ni maka perlu diberi penekanan. Mudah-mudahan akan mendapat kebaikan bersama lagi. Baik, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun di atas memberikan komen kepada saudara Muhammad Syukri yang begitu panjang tetapi padat dan terbaiklah. Jadi insya-Allah kita akan ambil input untuk kita masa hadapan lah, untuk mungkin ada yang setengah tengok sekarang ni yang tengah dia baru nak masuk musabaqah Ustaz, ataupun dah biasa dengan musabaqah, dan inilah ilmu-ilmu yang telah dipelajari untuk pada hari ini insya-Allah. Dan kepada anda yang menghantar video kepada kami mengucapkan kami memohon maaf kerana kesentukan masa, tetapi insya-Allah Ustaz akan nilai di Facebook kita di Tilawah Interaktif TV1. Dan kepada anda juga yang mungkin nak hubungi kami tapi tak dapat juga, kami pun memohon maaf insya-Allah. Kita cuba lagi minggu ke minggu, insya-Allah kita akan dapat. Baik, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz akan bersama dengan kita selama 1 jam Ustaz kita bersiaran insya-Allah. Dan doakan saya juga saya bulan depan saya nak cuba lah untuk masuk saya. Guru kita minta daripada guru ni, mudah-mudahan berkat Ustaz insya-Allah, amin. Jadi terima kasih yang kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, dan saya mewakili kru-kru penerbitan Tilawah Interaktif. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang selalu belajar ataupun orang yang dekat dengan Al-Quran insyaAllah. Yang baik itu datang daripada pencipta, yang buruk itu datang yang dicipta. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, inspirasi ketenangan. Yang seronok kita nak dengarnya ialah perkara yang kita nak bincangkan, iaitu perkara berkaitan dengan syurga. Bila sebut syurga, semua orang seronok. Syurga ni satu benda ataupun satu tempat yang menyeronokkan kita, yang gembira. Macam di taman kalau orang Arab sebut jannah, itu taman-taman yang indah. Perkara-perkara yang sebenarnya itu kita mesti laksanakan juga. Melakukan perkara-perkara yang disuruh bertasbih, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya, berbuat baik, menghormati orang tua dan sebagainya. Itu semua akan menambahkan pahala kita untuk kita mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti.
Pada hari ini dalam tahun 1956, kerja-kerja pembinaan Stadium Merdeka Kuala Lumpur telah dimulakan. Pembinaan stadium ini dilakukan atas desakan Persatuan Bola Sepak Selangor dan Persatuan Bola Sepak Melaya selepas Perang Dunia Kedua. Perikutan stadium yang terdapat di Jalan Ampang tidak dapat digunakan lagi. Pada 15 Februari 1957, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meletakkan batu asas stadium ini. Pembinaan stadium ini dipercepat bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan Tanah Melayu yang diadakan pada 31 Ogos 1957. Majlis perasmian stadium ini telah disempurnakan oleh Perdana Menteri pada 30 Ogos 1957. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Syetawah Hanafi dalam Berita Pagi. Semua individu bukan warga negara yang masuk ke negara ini melalui semua pintu masuk antarabangsa perlu membayar caj penuh kuarantin tanpa subsidi kerajaan pada kadar RM4,700. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan jumlah itu merangkumi RM2,600 untuk caj tetap pengoperasian dan RM2,100 untuk kos penginapan. Bagi individu kedua dan ketiga yang berkongsi bilik dengan individu pertama, kos penginapan hanya separuh iaitu RM700, manakala bagi anak berumur bawah 6 cuma. Bagi warga Malaysia, kerajaan memutuskan untuk mengekalkan subsidi kos kuarantin. Warga Malaysia hanya perlu membayar kos penginapan sebanyak RM2,100 seperti dilaksanakan sebelum ini. Kos pengoperasian sebanyak RM2,600 kekal ditanggung kerajaan. Sejak 24 Julai, seramai 33,534 individu pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di 67 hotel dan 8 premis lain di seluruh negara untuk proses kuarantin. Jumlah terbaru kes positif COVID-19 kembali kepada 2 digit dengan 71 kes dilaporkan semalam. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 69 kes penularan tempatan melibatkan 43 warga negara dan 26 kes bukan warga negara. Majoriti kes berlaku di Sabah iaitu sebanyak 63. 47 daripada kluster bangau-bangau, 10 kes daripada kluster laut dan 2 kes saringan kemasukan ke hospital. Masing-masing satu kes kluster Benteng Lahad Datu, saringan rujukan ke Hospital Tawau, saringan pra-prosedur di Hospital Sempurna dan saringan bergejala di Pusat Perubatan melibatkan warga negara. Kes tersebut telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Jangkitan di kluster lain pula melibatkan 4 kes daripada kluster sungai, 2 kes saringan bergejala melibatkan warga negara yang mempunyai sejarah pulang dari Sempurna Sabah. Tiada pertambahan kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kekal 133 kes. 6 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi, 2 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Sehingga kini, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 777. Sementara itu, individu bergejala yang baharu mengunjungi atau datang dari zon merah wajib melakukan ujian saringan COVID-19